Squad, tinggal sini semua sekali. Apabila mendapat hukuman, 3 barisan di hadapan saya. Gerak. Squad, hendaklah sedia berlari berbaris dalam 3 barisan di hadapan, di tengah-tengah, di mana saya menghadap. Faham itu squad? Faham itu squad? Faham itu squad? 3 barisan di hadapan saya. Gerak. Squad, tenang diri. Squad, squad sedia. Kanan lurus. Pandang pan. Bergerak kiri, kiri, seng. Gerak kanan, belakang, seng. Madap ke belakang, kanan, seng. Madap ke hadapan, belakang, seng. Bergerak kiri, kiri, seng. Dari kanan, 4 jalan. Hormat ke hadapan. Hormat. Tukar langkah masa berjalan. Tukar langkah. Tukar langkah. Tukar langkah. Maju. Laku sini masuk gel. Hormat ke hadapan. Hormat. Hormat kanan. Hormat. Gerak kanan, belakang, seng. Tukar langkah pelan, pelan, jalan. Gerak kiri, belakang, seng. Tukar langkah cepat, cepat, jalan. Gerak kanan, belakang, seng. Hentak kaki. Kuat. Ni. Hadap ke hadapan. Kiri, seng. Kuat. Keluar baris. Kuat. Dengar sini semua sekali. Apabila mendapat hukuman, 3 barisan di depan saya. Gerak. Kuat, hendaklah sedia berlari berbaris dalam 3 barisan di hadapan, di tengah-tengah, di mana saya menghadap. Faham itu squad? Faham itu squad? Faham itu squad? 3 barisan di depan saya. Gerak. Squad, pada hari ini saya akan mempelajari anda pergerakan yang baru, iaitu kanan lurus dan pandang depan. Mula-mula saya akan menunjukkan pergerakan yang penuh. Lihat dengan teliti. Kanan lurus, pandang depan. Jika anda sudah sedia dengan teliti, saya akan meneruskan pembelajaran ini. Disebabkan anda masih baru dengan pergerakan ini, saya akan membahagikan kepada bilangan nombor seperti ini. Kanan lurus dengan nombor. Kanan lurus. 1, 2, 3, 4. Pandang depan. Jika anda sudah lihat dengan teliti, saya akan mulakan dengan pergerakan yang pertama, iaitu squat 1. Pada pergerakan ini, anda dikehendaki untuk menaikkan kaki kanan anda sejauh 6 inci dan anggota badan didiamkan sambil meneriak 1. Semula. Squat 1. Jika anda sudah faham dengan squat 1 dan tiada soalan yang ingin ditanyakan, saya akan memulakan dengan gerakan yang kedua, iaitu squat 2. Pada pergerakan ini, anda dikehendaki untuk menghentakkan kaki kanan sambil mengangkat kaki kiri ke hadapan dengan pantas, membengkokkan lutut dan memaraskan peha sebanyak 45 darjah.
Semula. Skuad 2. Jika anda tiada soalan dengan skuad 2, saya akan meneruskan dengan skuad yang ketiga, iaitu skuad 3. Pada pergerakan skuad 3, anda perlu menghentakkan kaki kiri dengan pantas menolehkan muka ke arah kanan dan mengangkat tangan ke paras bahu rakan yang kanan dan meletakkan di belakang bahu mereka. Semula. Skuad 3. Jika anda sudah memahami skuad 3, saya akan meneruskan dengan skuad 4. Semula. Skuad 4. Pada pergerakan ini, anda dikehendaki untuk menghentakkan kaki rapat-rapat ke bumi, kiri dan kanan sambil meluruskan barisan. Jika sudah meluruskan barisan, anda dikehendaki untuk diam dan tangan dan muka masih menghadap ke kanan. Semula. 4. Pandangan. Jika anda sudah memahami semua kanan lurus, saya akan menutupi pembelajaran ini dengan hukuman yang terakhir, iaitu pandang depan. Semula. Pandang depan. Pada pergerakan ini, anda dikehendaki untuk menolehkan muka dengan pantas ke hadapan sambil menurunkan tangan kanan ke rusuk. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan teori asas bantuan kecemasan. Bantuan kecemasan ialah bantuan awal sebelum bantuan profesional tiba. Bantuan kecemasan dapat menyelamatkan nyawa seseorang dan mengurangkan risiko kecederaan. Langkah pertama iaitu D, danger. Pastikan persekitaran anda selamat sebelum mendekati mangsa supaya anda berada di dalam keadaan selamat. Langkah kedua iaitu R, respond. Pastikan mangsa sedar dengan memanggil namanya dan menepuk bahunya secara perlahan. Rasul. Langkah ketiga, S, sending for help. Panggil ambulans dan bantuan jika mangsa tidak sedar atau minta orang sekitar untuk memanggil. Langkah terakhir itu langkah keempat, A and B, iaitu airway and breathing. Pastikan mangsa bernafas. Jika mangsa tidak bernafas, dengan cepat melakukan CPR, dan jika mangsa sudah bernafas, letakkan mangsa di posisi pemulihan. Bantuan kecemasan bukan sahaja bantuan cepat, dan manakala dia juga dapat memberi keselamatan kepada mereka sendiri. Anda perlulah belajar bantuan CPR dan bantuan kecemasan yang lain. Jangan malu untuk membantu orang lain, dan ingat, bantuan keselamatan anda ialah utama. Dan salam sejahtera. Saya akan menunjukkan beberapa kaedah bantu mula yang boleh digunakan semasa kecemasan. Kaedah pertama ialah kaedah usungan bomba. Kaedah ini selalu digunakan pada masa yang tidak menyedarkan diri. Pertama, angkat kanan tangan mangsa dan letakkan di belakang bahu. Kemudian tangan kanan diletakkan di bahu mangsa. Kemudian angkat mangsa di belakang bahu. Kaedah ini digunakan untuk merintangi beberapa rintangan seperti tangga. Kaedah kedua ialah kaedah melopang, iaitu digunakan pada mangsa yang masih boleh berjalan. Pertama, angkat tangan kiri mangsa dan letakkan di bahu penolong. Kemudian mangsa akan membaringkan badan kepada penolong yang mengiringnya. Kaedah ketiga ialah kaedah menggendong, yang digunakan pada masa yang masih menyedarkan diri dan masih boleh bekerjasama. Pertama, ambil tangan kiri mangsa dan letak di belakang bahu penolong. Kemudian penolong akan mengangkat kaki mangsa seperti ini. Kaedah keempat iaitu kaedah melokong, di mana mangsa akan memeluk penolong dan penolong akan menampung berat badan mangsa di bahagian paha dan pinggang. Kaedah ini hanya boleh dilakukan jika penolong mampu menampung berat badan mangsa. Kaedah kelima iaitu kaedah usungan kerusi. Kaedah ini memerlukan dua orang penolong, di mana mangsa akan duduk di atas kerusi dan dua penolong berada di hadapan dan belakang mangsa. Penolong di belakang akan membekokkan kerusi dan kedua-dua penolong akan mengangkat mangsa. Kaedah ini digunakan untuk memberikan keselesaan kepada mangsa. Kaedah keenam iaitu kaedah usungan empat tangan. Kaedah ini memerlukan dua orang penolong dengan cara tangan kanan memegang
pergelangan kiri dan dua-dua penolong mencekam pergelangan tangan kanan dan merendahkan diri mereka. Mangsa akan duduk di atasnya. Tangan mangsa memegang bahu penolong dan diangkat. Kaedah ini digunakan kepada mangsa yang masih menyedarkan diri namun tidak dapat bergerak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu waskuru nikmatallahi alaikum iskuntum aqdaan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi nikmati ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'ankadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu, maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah. Dan merekalah yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa tahalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun alim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah bercerai-berai dan berselisihan sudah datang kepada mereka keterang-keterangannya yang jelas dan nyata, dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab seksa yang besar. Seterusnya saya akan memberikan tazkirah pendek tentang salah satu akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita kalau orang buat jahat pada kita, gaduh dengan kita, marah-marah kita, tuduh kita tak tentu pasal, kita buat macam mana? Mestilah kita marahkan. Tapi berbeza dengan jiwa Rasulullah SAW. Pada zaman baginda, ada seorang wanita yang
tua yang sering membaling sampah dan najis serta mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada Rasulullah. Sehinggalah suatu hari Rasulullah berasa hairan dan tertanya-tanya, mengapa sudah beberapa hari tiada sampah atau najis dilontar oleh wanita itu ketika baginda melalui jalan tersebut. Setelah diselidik, rupanya wanita tua si pembaling sampah itu sedang sakit tenat dan berseorangan di rumahnya. Rasulullah SAW telah menziarahi wanita itu dengan membawa hadiah dan makanan. Setelah meminta izin, Rasulullah masuk ke rumahnya. Alangkah terkejutnya wanita itu dan disangkanya Rasulullah ingin membalas dendam kepadanya. Namun, apabila Rasulullah bertanyakan kabarnya dengan lemah lembut dan senyuman serta memberikan hadiah dan membawakan makanan kepadanya, wanita tersebut tiba-tiba menangis teresak-esak sambil berkata setiap hari, "Aku menyakitimu, menyusahkanmu, mengotorkanmu, tetapi tidak pernah kamu memarahiku. Sungguh mulia akhlakmu ya Muhammad." Melihat kemuliaan hati, sifat pemaaf serta kesabaran Rasulullah, maka wanita tua itu tersentuh hati dan mengucap 2 kalimah syahadah. Teladan daripada kisah ini ialah, cubalah berbuat kebaikan walaupun kita sering disakiti. Bersabarlah dengan ujian dan belajarlah memaafkan kesalahan orang di sekeliling kita. Buat yang baik, selebihnya serah kepada Allah. Sekian, terima kasih.